Salam dan hai kepada semua pencatur. Lama tak jumpa, kenapa? Yang itu nanti kita cerita pani. Sekarang ni saya nak ceritakan satu game, nak tunjuk satu game yang terbaik dimainkan di kejohanan Rapid Kebangsaan pada bulan lepas. Kita ada kat sini putih dimainkan oleh Nirish Kumar, merupakan juara Rapid Kebangsaan menentang juara Blitz Kebangsaan, iaitu Kevin Mohan yang bermain sebagai hitam. Mari kita tengok kat sini, putih mulakan dengan pawn pergi ke E4, seterusnya dibalas dengan E6. Kita ada D4 dan seterusnya D5. Ini French defense, dan kat sini putih memilih untuk mainkan pawn pergi ke E5. Kita ada French defense advance punya variation. Seterusnya pawn pergi ke C5 dibalas dengan pawn ke C3, dan kita ada knight pergi ke C6, meletakkan tekanan ke pawn tengah kat sini, pawn D4, knight F3 kawal pawn tersebut, dan seterusnya queen B6, tambah lagi serangan ke petak tengah. Ini adalah teori biasa dalam opening French defense. Baik, seterusnya pawn ke A3 dimainkan dengan idea untuk buat tolakan pawn ke B4 nanti, dan kat sini hitam tak bagi, dia tolakkan pawn pergi ke C4. Kita ada knight pergi ke B2, seterusnya knight ke A5, rook B1, bishop D7, dan kat sini sepatutnya putih membuat gerakan biasa, contohnya macam bishop ke E2 untuk develop dan siapkan opening dia. Tapi putih sedikit gopoh, dia buat gerakan pawn ke B4, dan ini sebenarnya merupakan satu kesalahan kecil di opening ini. Okey, kat sini hitam terus makan pawn tersebut dengan on pawn. Kita ada pawn C makan pawn B3, knight makan pawn B3, dan knight di B3 tak makan lagi. Hitam gerakkan bishop pergi ke A4, buat pin ke atas knight tersebut. Dan kat sini kita ada knight F pergi ke D2, dan seterusnya gerakan bagus oleh hitam, rook pergi ke C8, mengancam untuk makan pawn di C3. Kat sini putih telah berada dalam satu posisi yang tak berapa nak best, dan putih membuat kesilapan dengan gerakan knight makan knight di A5 kat sini, membuka serangan ke arah queen hitam kat situ. Baik, kat sini hitam sebenarnya boleh mendapat kelebihan kat sini dengan gerakan queen makan sahaja knight di A5. Sebab apa? Sebab bila queen makan knight tu, kita dapat tengok kat sini bishop sedang menyerang queen, dan pada masa yang sama rook pun sedang menyerang pawn di C3. Kalau katakan queen tu lari, contohnya kalau queen lari contohnya ke F3, sudah semestinya queen akan makan saja pawn di C3, dan kita dapat tengok hitam dah ada kelebihan satu pawn. Of course, semestinya rook tak boleh nak makan pawn dekat B7 je lah. Ini tamak namanya. Kalau rook makan pawn B7, kita dapat tengok bishop di C1 tu hanging, free kat situ. Okey, sebab itulah kat sini saya bagi tahu hitam boleh menang game ni, boleh mendapat kelebihan. Tapi hitam pula yang membuat kesalahan. Kat sini hitam terus bishop makan queen D1, dan terlepas gerakan terbaik yang dia boleh buat. Kita ada rook makan queen B6, pawn A makan rook B6 seterusnya, dan dekat sini putih membuat gerakan yang bagus dengan bishop pergi ke B5, buat check terlebih dahulu, paksa king pergi ke E7. Kita dapat tengok king dah tak dapat castling, dan bishop tu telah dihalang oleh king hitam sendiri. Dan selepas itu barulah putih knight makan pawn di B7, dan seterusnya hitam melarikan bishop dia pergi ke H5. Baik, kita tengok dalam posisi ni. Kalau korang tengok kat sini, walaupun putih kehilangan satu point, dia down satu point sebenarnya, tapi ini posisi yang bagus untuk putih. Sebab apa? Sebab buah dia terutamanya knight dengan bishop ni lagi aktif. Tengok 3 buah hitam kat sini masih lagi tidur kroh-kroh, dan bukan itu sahajalah, king dia pun berada dalam posisi yang tidak bagus. Jadi sebab itu walaupun putih dia kehilangan satu point, tapi kat sini posisi dia sangat-sangat bagus. Okey, kita sambung kat sini. Pawn A4 ditolak, mengukuhkan lagi kedudukan bishop kat situ. Dan dalam posisi ni nampak macam pawn di C3 ni free, tapi bukan free, ini perangkap. Kalau rook makan pawn C3, kita ada bishop pergi ke B2, serang rook kat situ, dan kemana-mana pun rook pergi, tak kisah. Sebagai contoh, kalau rook balik ke C8, kita ada bishop pergi ke A3 buat check, dan kat sini korang tengok king tak boleh nak lari ke mana-mana. Last sekali dia terpaksa block, rook terpaksa pergi ke C5, block check tu, dan memang pawn boleh makan rook, dan rook tu pun akan mati juga. Sebab itulah selepas A4 tu pawn C3 tidak dimakan. Gerakan yang hitam lakukan ialah F6 kat sini, dan C4 dimainkan. Kat sini semestinya kalau pawn makan pawn di C4 tak baguslah, sebab bila knight makan balik, knight tu akan jadi lebih aktif dan boleh pula menyerang ke mana-mana yang dia nak kat situ. Jadi selepas C4, king F7 dimainkan oleh hitam.
bertujuan untuk buka ruang bishop dia keluar. Kita ada 0-0 casing oleh putih, bishop ke B4, knight D6. Ini adalah gerakan yang bagus sebab gerakan ini membuat fork. Jadi putih memaksa bishop ni sangat aktif. Jadi sebab bishop aktif, jadi putih paksa hitam untuk makan knight tu. Jadi kita ada bishop makan knight D6, seterusnya pawn E makan bishop D6, diikuti dengan knight pergi keluar ke H6, dan tolakan yang bagus telah dilakukan oleh putih kat sini iaitu pawn ke D7. Kita dapat tengok macam mana putih menggunakan pawn-pawn dia untuk mencipta pas pawn. Dan sudah semestinya kat sini serangan ke atas rook ada, jadi rook C lari ke D8 dulu, dan satu lagi C5 dimainkan sebab apa? Sebab nak pergi maju ke depan. Dan kat sini kita dapat tengoklah putih dah ada berjaya mencipta dua pas pawn, satu posisi yang sangat cantik. Okey, kita sambung. Knight pergi ke F5, serang pawn di D4, jadi bishop ke B2 kawal pawn. Kita ada pawn B makan C5, pawn D makan C5, dan seterusnya bishop ke E2. Ini gerakan cubaan untuk membuat defense yang bagus. Kenapa bagus? Okey, kita tengok kat sini. Bishop ni sedang menyerang rook dan juga bishop. Kalau putih membuat gerakan yang nampak macam biasa, sebagai contoh rook lari ke C1. Ini sebenarnya adalah sangat-sangat tidak bagus. Sebab apa? Sebab kat sini hitam dia akan makan bishop out. Bishop makan bishop B5, pawn A makan bishop B5, dan lepas tu rook akan makan pawn D7. Dah hilang pas pawn yang best tadi. Betul ada pas pawn lagi dekat C dengan B. Tetapi dua pas pawn ni boleh dikawal oleh dengan knight dan juga kombinasi dua rook lah. Kalau perlu king pun boleh datang. Manakala hitam kat sini tengah dia sangat kuat dan dia akan gunakan dua pawn ni untuk menyerang balas, dan kat sini memang hitam yang lagi best. Okey, kita kembali ke sini Sebab itulah selepas bishop ke E2, putih memainkan gerakan yang betul. Dia bishop makan je bishop E2 kat sini. Okey, kenapa hitam bagi free bishop? Dia terpaksa. Kalau dia tak bagi free bishop, putih akan tolak aje. Tolak aje pawn ni, dan memang hitam akan kalah dengan mudah kat situ Jadi kat sini dia terpaksa bagi free bishop. Okey, putih pun ngap lah, apa lagi? Bishop makan bishop E2, kita ada rook makan pawn D7. Hitam berjaya hilangkan satu pas pawn. Seterusnya bishop ke B5, serang rook, rook lari ke C7, knight B3, pawn ke E5, rook D1, serang pawn, knight E7 kawal pawn, bishop ke C3 dengan idea untuk masuk ke A5 pula kat situ. Kita ada rook pergi ke B8, bishop A5 serang rook, rook C lari ke B7, dan kat sini satu gerakan yang bagus membuat blocking dengan bishop ke B6 tutup macam tu. Kita ada knight ke C8 nak makan bishop di B6, tapi gerakan A5 adalah gerakan sangat bagus sebab dia sokong lagi bishop tu. Okey, seterusnya D4, hitam cuba membuat sesuatu kat tengah, dan kita dapat tengok ini pawn, rangkaian pawn yang cantik. Dan korang kena ingat ni, kalau korang nampak benda cantik, korang kena hodohkan dia. Dan kat sini cara untuk putih hodohkan hitam adalah dengan membuat tolakan pawn ke F4, dan inilah apa yang putih buat. Of course, sudah semestinya kalau pawn E makan pawn F4, lepas tu knight boleh makan pawn D4. Kita dapat tengoklah rangkaian yang cantik tadi, rantaian tu dah hilang dan pawn dah jadi hodoh. Sebab itulah selepas F4, hitam tak makan, dia gerakkan king pergi ke E6. Baik, kita ada bishop ke C4 buat check, king lari ke D7, dan seterusnya bishop masuk ke D5 serang rook. Rook tak ada tempat nak lari, jadi dia terpaksa rook terpaksa makan bishop B6 kat sini. Kita ada pawn C makan B6, dan kita dapat tengok dua pas pawn yang bersambung sangat bahaya nak maju ke depan nanti. Okey, jadi tak ada apa-apa yang hitam boleh buat. Dia terpaksa sekali lagi knight makan pawn di B6, pawn A makan knight, dan seterusnya rook makan pawn B6. Betul, kat sini memang dah tak ada pas pawn, tapi kat sini kita dapat tengok putih ada banyak sangat buah yang lebih. Okey, seterusnya pawn F makan pawn E5, pawn F makan pawn E5, knight pergi ke D2, rook B5, bishop E4 serang pawn, jadi pawn ditolak ke G6 untuk blok serangan tu. Kita ada knight ke F3, king ke E6, dan kat sinilah putih telah membuat satu taktik yang bagus. Okey, korang boleh stop di sini kat sini dan cari apakah gerakan terbaik yang telah dibuat oleh putih. Silakan. Sementara korang cari tu, saya nak cerita sikit lah kenapa saya menghilang selama hampir 2 bulan. Sebab apa? Sebab saya punya komputer ni, PC komputer saya ni tiba-tiba rosak. Okey, rosak selama 2 bulan, tak dapat baiki. Saya terpaksa beli komponen yang baru, sebab tu memakan masa yang lama. Jadi saya minta maaf kepada semua peminat.
Saya menghilangkan diri selama 2 bulan dan kini komputer dah ada, saya dah ada dan kita akan kembali buat macam biasa. Okey, dah siap fikir? Apa jawapan dia? Jawapan dia yes, kita buat sacrifice rook makan pawn di D4. Kenapa ini bagus? Sebab set sini hitam mainkan pawn E makan rook D4, kita ada knight makan pawn D4 dan seterusnya membuat fork kat situ. Dapat balik rook. King pergi ke E5, kita ada knight makan rook B5, king makan bishop E4 dan kita dapat tengok putih ada kelebihan satu knight. Ini sangat mudah. Okey, king pergi ke F2, king pergi ke F4, knight C3, pawn H5, knight E2 check, king lari ke F5, knight G3, pawn G5, H4 ditolak. King lari ke J6, pawn H makan pawn J5, king makan pawn J5, king H3, H4, knight G1, king H5 dan gerakan terakhir knight pergi ke F3 dan kita dapat tengok kat sini. Next, gerakan seterusnya knight akan makan pawn H4 dan seterusnya. Dan ini adalah kemenangan mudah untuk putih.